next tu. Yang masuk FB pun tak okey lagi live. Kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini bersama dengan 7 Julai 2020, hari Selasa 10 pagi ini, genap tepat pukul 10 pagi, saya akan berkongsi, bercerita, okay, dan kita ada dua hala untuk berbincang dengan kemahiran bahasa dan pengetahuan, okay? Itu kertas 2 untuk pelajar SMU ataupun pelajar SPM pun boleh tengok juga, tak spesifik SMU saja, sebab ni ialah umum, okay? Umum, mana kemahiran bahasa ataupun pengetahuan mengenai dengan kertas 2 untuk pelajar SMU. Okey, yang ada sini boleh kongsi dahulu, boleh kongsi, tekan suka atau like dan share kepada rakan-rakan kita di alam maya ini untuk dapatkan lagi view lah, siapa yang tengok tu. Okey, baik 22 orang sekarang ni boleh tengok. Okey. Okey, sekarang ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada rakan-rakan, guru-guru dan anak-anak pelajar calon SMU 2020 yang akan menjawab ataupun yang akan menduduki peperiksaan SMU pada tahun 2021, tahun depan bagi awal tahun. Okey. Okey, sekarang ni ada 22 orang. Okey, boleh kongsi lagi, okey, sebelum kita memulakan kelas kita. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak cerita sikit tentang hari ni. Okay, pertama, kelas saya ni agak special, agak istimewa sedikit hari ni. Pertama ialah apabila anda menyertai secara langsung ini, anda akan dapat 2 sijil seperti biasalah. Okey, 2 sijil. Pertama, sijil penyertaan ataupun sijil yang anda mengikuti. Yang mana nak, boleh tekan pautan di bawah tu atau link di bawah tersebut untuk sijil pendaftaran, dan setelah pukul 10 malam ni dia akan tutup secara automatik. Okey, secara automatik akan tutup. Dan yang mana dah tengok sekarang ni boleh tengoklah. Okey, tengah loading, internet loading. Okey, tak apa. Alright, 26 orang boleh share dulu, boleh kongsi dulu, boleh kongsi maklumat dahulu, link ni tentang PDP SMU. Kita boleh sebarkan alam maya ini tanpa sempadan. Okey. Okey. Jikalau ada komen ataupun ada pertanyaan, persoalan ataupun ada perkongsian dari guru-guru, sesi ni boleh berbincang. Sebab sesi ni agak panjang sikit sebab melibatkan kemahiran bahasa, luas, cuma saya akan pendekkan mengikut kemampuan saya lah, dan tengok kepada apa yang kita bincangkan selepas ini. Okey. Alright. Boleh kongsi daftar mana? Daftar di bawah Izzat. Okey, Adik Izzat. Okey, daftar di bawah ada di link tu, saya dah share. Okey, pendaftaran, kuis, latihan, quizzes saya bagi kepada anda 4 bahagian. Okey, pertama ialah bahasa, peribahasa, tata bahasa, dan satu lagi ialah kesalahan ejaan. Okey, ada 4 saya bagi untuk quizzes, untuk permainan anda secara dalam talian. Okey, quizzes tu saya dah buat banyak, sebanyak 62 yang saya buat untuk quizzes. Selalunya saya main dalam Telegram ataupun dalam kelas lah. Biasa saya buat macam tu. Right, quizzes ni seronok sebab bila secara langsung lagi seronok berbanding dengan Kahoot dan sebagainya. Sebab quizzes ni dia ada ranking dia, siapa cepat yang akan dapat mata paling besar, 1900 dan sebagainya. Okey, tu quizzes anda boleh bermain hingga pada hari Jumaat ni, 10 hari bulan pukul 11 malam hingga tu. Okey, saya akan tetapkan masa lah, nanti awak tengoklah dalam quizzes tu. Manakala untuk sijil kedua ialah sijil latihan secara dalam talian.
KCJ ni selepas pukul 12 ataupun selepas sesi saya langsung ni, saya akan buka untuk dapatkan latihan. Dan jikalau dapat 80 seperti biasa okay, so 80 anda dapat sijil. Untuk pengetahuan semua rakan-rakan guru dan pelajar, okay, sebelum ni saya sudah buat 3 siri. Okay, siri pertama ramai 300 lebih yang penyertaan, bukan orang penyertaan. Mana seorang tu mungkin ada 40 penyertaan atau 20 penyertaan. Okey, manakala siri yang kedua itu seramai 300 lebih. Siri ketiga seramai 289 penyertaan, dan siri keempat wallahu alam hari ni. So banyaklah, ramai dah yang menyertai penyertaan latihan. Sebab latihan ni untuk anda mengulang kaji. Walaupun anda berada di mana-mana menggunakan handphone sahaja, anda boleh mengulang kaji menggunakan gadget. Okey, boleh. Alright. Oh, daftar nanti saya akan bagi kata laluan. Sebelum ni saya bagi dah cemerlang kata laluan. Okey, so hari ni kata laluan dia lain sikit. Okey. So tunggu dulu, awak kena stay tune lah, ataupun dengar dulu saya langsung ini. Nanti akan di tengah-tengah ataupun di pertengahan ataupun di awal nanti pembuka majlis, saya akan bagi kata laluan. Okey, kata laluan kena ingatlah, alright. Okey, untuk dapatkan sijil. Sebab nama sekolah, nama penuh dan huruf besar semestinya. Manakala kata laluan saya akan bagi selepas ini. Okey. Kita dulu kongsi dulu benda ni. Alright. So kita boleh mulakan dengan modul ni saya menggunakan Uli lah. Uli ni modul saya, iaitu ulang kaji. Mengulang kaji. Kita ambil yang lama tu, kita ulang kaji balik. Tu je. Right? Tak ada apa-apa pun. Semuanya kita ada ulang kaji, ada teknik dan cara sedikit. Right? Okey. Dan calon juga boleh upload nota ataupun download nota yang saya share ataupun saya kongsi dalam link yang saya beri tu. Okey, boleh lah. Okey, boleh bersama-sama dapatkan link ataupun bahan. Okay, bahan yang saya akan bentang ni ada 7 bahan saya bentangkan, termasuk dengan strategi menjawab kertas 2 SMU bahasa Melayu. Boleh download ada 16 page. Okay, ada 16 page. Alright, 16 muka surat yang kita bentangkan kepada pelajar-pelajar. Okey, kita boleh teruskan. Okey. Ni ialah hari ni kita nak menceritakan penulisan. Kita sudah mulakan pada awal dahulu. Okey, manakala Komsas kita sudah buat, okey, mengenai 11 tajuk. Kita bincangkan pada hari itu dan kita pilih-pilih tajuk saja. Sebab masa tak sempat kan. Yang ketiga ialah novel, saya terangkan dah. Okey. Okey, so hari ni kita tentang ialah kemahiran bahasa, bina ayat. Dan kemahiran tu ada banyaklah: bina ayat, tulisan jawi, morfologi, sintaksis dan peribahasa. Maknanya pengetahuan pun termasuk. Okey, maknanya dalam bahasa Melayu ni ada pelbagai. Okey, maknanya, dan akhir sekali nanti ada rumusan. Nanti mungkin ada siri yang kelima, mungkin saya akan terangkan tentang rumusan. Sebab rumusan ni ialah lubuk kepada markah. Manakala hari ini ialah kemahiran bahasa, juga lubuk kepada markah calon. Okey, boleh. Okey, boleh saya mulakan So kita mulakan dengan baca dulu. Okey, doa penerang hati. Okey, minta tolong share kepada rakan-rakan guru dan pelajar-pelajar di luar sana. Okey, kita baca doa sama-sama deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Okey, semoga perkongsian kita ini mendapat manfaat bersama. Okey. Okay, pengetahuan dan kemahiran bahasa tingkatan SMU cetakan pertama 2019, tahun lepas. 16 tema yang ada dalam buku ni. Okay, buku bahasa Melayu tingkatan 4 mengikut KSSM. Okay, manakala pelajar SPM SPM masih menggunakan KBSM. Okay, KB lagi lah. Okay, bersepadu ni standard. Okay, boleh dah. So tingkatan 4 SMU rujuk buku ni dah ataupun semasa. Okay. Okey, semua maklumat ni saya akan cerita mengenai buku ni lah. Maknanya saya akan hubung kait dengan buku ni. Okey, boleh? Alright. Saya teruskan. Okey, yang pertama, nama saya seperti biasa, nama saya Cikgu Roslan. Seperti kenal lagi tu, boleh berkenalan, selamat berkenalan. Right, nama saya Cikgu Muhammad Roslan bin Abdul Rahman, mengajar di SMU Azhar Belor. Okey, guru bahasa Melayu lah. Okey, mengajar 8 tahun, pengalaman pelbagai tempat, banyak tempat lah. Right, pemeriksa kertas 2 bahasa Melayu SMU dan SPM. Okey, email saya guna email EDD untuk ni
dan nombor telefon jika ada masalah lah ataupun pertanyaan atau perkongsian. Okey, boleh, saya terima saja. Okey, so bahasa Melayu biasalah, right? Bahasa jiwa bahasa bangsa. Okey, sekarang ini ada share. Alright, 37 orang boleh kongsi lagi dengan rakan-rakan anda lah. Okey. Ini format lama okey, kita guna format lama. Alright. Bentuk soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa. Okey, pengetahuan itu soalan nombor 3 kalau ikutkan dalam ni, dalam soalan SMU yang warna pink ni. Nampak yang warna pink ni. Alright. Okey. Bentuk soalan pengetahuan. Okey, yang pertama ialah A, ataupun yang pertama ialah jangan guna bina ayat. Bina ayat pertama ialah bina ayat. Okey, syarat dia ialah jangan guna peribahasa. Maknanya setiap perkataan yang diberi tu jangan digunakan untuk peribahasa. Contohnya air dia bagi ialah bentuk air. Perkataan air contoh saya bagi tempayan. Okey, so awak gunakan untuk penggunaan peribahasa, tak boleh Alright. Yang kedua jangan buat bentuk soalan. Contohnya, apakah maksud air ataupun apakah maksud memasak, contoh tanda soal. Yang paling penting ialah awak tengok kepada soalan, baca dulu arahan soalan, kehendak soalan itu nak apa. Contohnya ialah soalan ini melihat kepada bina ayat, right? Dan awak kena memahami patah perkataan tersebut yang diberi. Okey, gunakan ayat gramatis ataupun subjek dan predikat lah. Biasanya nanti saya bagi kemahiran ataupun cara paling mudah lah perkongsian saya. Banyak cara sebenarnya, tapi up to you lah. Ikut awak lah nak guna yang mana, tapi saya akan bentangkan yang paling mudah lah. Alright. Yang kedua ialah B, ialah sintaksis, iaitu penggabungan, pisahkan, ayat majmuk, tunggal, tukar ayat, cakap aju, cakap pindah. Okey, manakala tukar ayat kepada ayat pasif, aktif. Okey, itu pun ada kemahiran juga. Tentukan jenis ayat, kata tertinggal dan sebagainya. Okey, analisis ayat, contohnya pola. Okey, pola ayat kan, frasa nama, frasa kerja, sebagainya tu. Okey, analisis. Right. Yang ketiga ialah tata bahasa dan istilah ejaan dan imbuhan. Okey, biasanya ejaan dan imbuhan dalam SMU ni. Okey, ejaan dan imbuhan biasanya. Nanti saya akan bentangkan soalan 2018 dan 2019. Okey, kita sama-sama semak apakah soalan tersebut. Okey, pertama ialah penggunaan kata, kedua penggunaan imbuhan yang terdapat dalam ayat tersebut. Manakala ejaan dan imbuhan, biasanya inilah ejaan dan imbuhan biasanya. Cuma saya terangkanlah. Alright. Yang keempat ialah golongan kata. Cuba tengoklah istilah dan makna kata. Apakah makna kata dalam ayat tersebut. Biasanya ejaan dan imbuhan yang ni. Okey. Yang D ialah secara jujurnya memang wajib masuk peribahasa. Okey. Semua peribahasa tingkatan 4. Okey, maknanya buku tadi lah, berdasarkan buku yang tadi. Alright. Hafal peribahasa bersama maksud. Biasanya soalan untuk SMU ni ditanya sama maksud ataupun perkataan yang sama erti dengan peribahasa tersebut. Contohnya segitulah. Alright, selalu buat latihan dan ulang kaji. Ini memang mana-mana subjek, mana-mana topik kena buat ulang kaji. Itu semestinya. Okey. E, Jawi. Okey, berbeza dengan soalan SPM. SMU ada soalan Jawi ataupun dipanggil menulis Jawi. Okey, kita translate balik ataupun daripada tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Okey, gunakan keseluruhan perkataan, wajib tulis Jawi. Okey, ni wajib tulis Jawi, kena tulis juga Jawi macam mana sekalipun. Okey, kena wajib tulis. Okey, kita sekolah Arab lagi kan, so kena tahulah tulisan Jawi. Okey, terutama sekali dalam buku PQS ada, Pendidikan Islam pun ada tulisan Jawi, so boleh gunakan perkataan tersebut, boleh belajar melalui subjek-subjek yang lain juga. Okey, boleh. Alright, seterusnya. Okey, ini ialah markah dan masa saya rincikan. Okey, nombor soalan 3A ni yang format lama. Okey, jenis soalan bina ayat, sintaksis, kesalahan ejaan dan imbuhan peribahasa dan menulis Jawi tadi. Alright, markah dia ialah 6. Okey, 6 markah, keseluruhannya kelima-lima bahagian ni ialah 6. Okey, 6 semua, maknanya 5 darab 6 30 markah penuh dia untuk soalan ini. Okey, untuk soalan bahagian 3 section 3 ni. Alright, masa dia ialah 6 minit. Ni diperuntukkan, maknanya satu soalan tu 1 minit awak kena siapkan. Maknanya ada masa lagi lah, 6 minit. Alright, sama juga dengan berapa semua ni. Okey, 6 minit, 12,
4 dan 30 minit semualah. Alright, darat dengan 5. Maknanya setengah jam awak boleh jawab untuk soalan 3. Jelas? Okey. Banyak lagi benda nak diceritakan. Analisis soalan kemahiran ini saya melihat kepada berdasarkan soalan daripada tahun 2018 dan 2019. Okey. Yang pertama soalan 2018, okey. Sebaiknya ambil 5 tahun ke belakang, okey, tapi saya dapat yang ni je. Saya guna yang ni lah untuk hari ni. Okey, mungkin boleh tanya cikgu-cikgu anda ataupun sahabat-sahabat atau rakan-rakan lain lah. Okey. Bahagian A, tadilah bina ayat penjodoh bilangan perkataan pasangan kata 2019. Okey. 2018 saya terangkan 2018 dahulu, penjodoh bilangan dahulu Okey, B ialah cerakin ayat majmuk kepada ayat tunggal. Yang C pula ialah kesalahan ejaan dan imbuhan. Okey, sama maksud peribahasa. Yang D, okey, makna peribahasa sama maksud. Nanti saya akan terangkan macam mana kaedah untuk menjawab. Yang E, menulis jawi. Okey, manakala 2019 pula ialah perkataan pasangan kata. Okey, contohnya nanti adalah nanti. Right, yang kedua ialah jenis frasa. Itu termasuk pola ayat lah, frasa tu. Okey, berkaitan FN, frasa nama, frasa kerja, frasa sendi dan sebagainya, jenis frasa Okey, C, kesalahan ejaan dan imbuhan. Okey, dua-dua dah. Okey, manakala D, maksud peribahasa. Ni sama maksud, ni ialah maksud peribahasa. Bagi ayat awak kena ceritakan tentang maksud peribahasa tersebut. Okey, manakala E, yang terakhir soalan 5, iaitu ialah menulis jawi. Soalan wajib ni menulis jawi ni. Maknanya awak boleh skor lah soalan nombor E ni 6 markah. Percuma bagi lubuk markah kepada soalan nombor 3, itu kemahiran bahasa. Okey, atau pengetahuan ni. Ni lubuk markah penulisan jawi ni. Okey, kita bagi free je kalau yang jawab dengan betul. Okey. Okey, next seterusnya iaitu ialah bahagian pertama, itu morfologi ataupun bina ayat. Alright. Pensil, ingat panduan utama ataupun alat tulis dan senjata utama dalam peperiksaan ialah pen ataupun pensil. Okey, ini senjata utama. Okey, pertama kata tunggal. Okey, ayat apa tu, perkataan tunggal. Yang kedua kata ganda. Okey, yang ketiga ialah majmuk, dan keempat ialah kata hampir sama bunyi. Sama bunyi je. Contohnya ialah padam, padan. Contoh sama hampir bunyi N dengan M. Begitulah contohnya, right? Kata hampir sama makna. Sama makna. Contohnya apa? Biasanya kata hampir sama makna ni. Okey, banyak perkataan sama makna ni. Right, kata banyak makna. Contohnya rendang, rendang. Contoh itulah, right? Banyak makna. Setiap perkataan tu banyak makna. Okey. Alright. Pasangan kata terbitan, terbit dan sebagainya. Terbitan, alright. Kata dasar dan kata terbitan. Okey, terbitan lah. Belakang-belakang dan sebagainya. Okey. Pasangan kata dasar dan kata ganda majmuk. Ini ialah dalam bina ayat banyak perkara dan awak boleh terokai. Nanti dalam quizzes pun ada. Okey. Macam mana nak bina semua ni? Ialah bumi kata dasar dan kata majmuk. Ini soalan dia bakal yang mana Allah alam. Okey, cumanya kita analisis dahulu. Okey. Dan formula dia ialah ayat. Untuk bina ayat perkataan ni ialah subjek dan predikat. Tengok sini ialah subjek dan predikat. Kena ada ni. Sertai subjek penerangan, manakala predikat disertai keterangan. Kita jelaskan bahawasanya perkara tu kena lengkap. Itu bagi gramatis. Maknanya lengkap lah penceritaan ataupun ayat awak. Okey. Ingat satu ayat sahaja. Lihat kepada kehendak soalan. Okey. Tengok contoh dia. Okey, soalan 3 ni pembahagian dia. Okey, menyambung. Yang B sintaksis, menyambung ayat, memisah ayat, menganalisis ayat dan menukar ayat. Ada 4 perkara yang diceritakan di sini mengenai sintaksis. Laju ke? Kata laluan. Nak kata laluan. Kata laluan dia ialah hebat. Okey, H-E-B-A-T, hebat. Okey, semuanya huruf besar. Semua huruf besar, capital letter semua. Okey, semua huruf besar. Right, hebat maksud dia. Okey, maksud dia hebat. Alright. Okey, terima kasih Muhammad Nasrullah. Okey, maksud dia ialah hebat. Kata laluan bagi untuk siri yang keempat ni ialah hebat. Okey. Boleh? Okey. Menyambung dan memisahkan ayat, iaitu pertama ialah pancangan, penanda wacana, bina ayat, pemisahan ayat majmuk, aspek subjek dan predikat, dan kata hubung. Ni ialah kita untuk menyambung dan memisahkan ayat nak pecah. Okey, contohnya dia bagi 3 ayat ataupun berapa ayat. Okey, kita boleh
ikut melihat kepada persoalan dia. Ini ialah penyambung dan memisahkan ayat. Alright. Ini ialah kata kunci lah ni semua ni. Okey, penanda wacana dengan kata hubung biasanya. Okey. Okey, kata hubung gabungan pancangan ataupun keterangan sehingga membentuk ayat majmuk. Hebat. Okey. Penanda wacana ialah pada permulaan ayat menunjukkan typo sikit, kesinambungan ayat. Okey, bina ayat pula ialah bina ayat yang gramatis bahasanya. Gramatisnya seperti tanda tadilah, ada subjek dan predikat. Manakala pemisahan ayat majmuk ialah menggugurkan kata hubung, penanda wacana dan kata tanda baca sehingga menjadi 6 atau 8 ayat. Biasa 6 lah, sebab kita 6 markah. Okey, aspek subjek dan predikat. Okey, bina ayat dalam ayat tunggal yang dibina mesti dibuat dengan teliti. Ini kena teliti lah, kena ada semualah. Alright. Okey, penanda wacana dan tanda baca sehingga menjadi 3 ayat maju. Ini ialah kalau nak menggabungkan ayat tersebut daripada 6 menggabungkan jadi 3. Okey, seterusnya menganalisis ayat. Okey, ada 5 semua. Pertama ialah golongan kata, pola ayat tu frasa, seperti mana tadi saya nyatakan, frasa ni ialah pola frasa nama, frasa sendi dan sebagainya, banyak dua. Okey, pola ayat, frasa nama tambah frasa sendi contohnya. Okey, klausa, jenis klausa macam mana? Keluarlah jenis ayat. Okey, alright. Jenis ayatnya macam mana? Okey, jenis ayat penyata, okey, ataupun ayat suruhan dan sebagainya. Struktur binaan, okey, lihat kepada ayat struktur tersebut. Okey. Okey. Seterusnya ialah formula untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, formula ni ayat pasif Okey, tiada oleh. Ini ialah kata ganti nama yang pertama. Okey, yang satu dan kedua. Satu tu ialah yang pertama dah. Satu ni ialah pertama. Okey, cuba tengok ni contoh ni, contoh boleh kita berkongsi Alright. Ada banyak kaedah ni, saya ambil yang paling mudah lah. Okey, pertama ialah benda itu saya makan pagi tadi. Beg itu kamu beli semalam. Okey, ni ialah contoh. Maknanya benda, kata kunci di sini ialah benda. Okey, kata ganti nama yang pertama, siapa, buat apa dan bila. Okey, manakala ialah yang kedua ialah pasif iaitu ialah kata ni pasif bukan aktif Okey, biasa aktif ialah saya cerita lepas ni. Pasif ni ialah benda dahulu depan. Alright, ni ialah kata ganti nama yang ketiga, pelaku. Okey, ketiga. Okey, kuih itu dimakan oleh abang saya pagi tadi. Abang saya adalah yang ketiga. Ahmad ialah kata nama khas. Okey, beg itu dibeli oleh Ahmad semalam. Ni kata untuk pelaku dia. Okey, pelaku dia. Maksudnya dimakan oleh. Alright, dibeli oleh. Boleh merujuk kepada ganti nama yang ketiga ni asas Alright. Okey, boleh teruskan. Okey, formula untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, ni susunan dia. Okey, kita tengok nak pandai-pandai. Pertama ialah subjek, yang kedua ialah kata kerja, ketiga ialah benda, yang keempat ialah keterangan. Okey, empat ni okey, awak kena tandalah buat kolom sedikit lah. Okey, kalau awak tak nak pun tak apa, buat secara kefahaman anda. Okey. Right, contoh satu, saya mencuci kasut sekolah. Okey, contoh satu tukar kepada ayat pasif, iaitu kasut. Okey, ayat kasut yang akan tukar. Manakala yang kedua ialah sekolah. Right, iaitu keterangan yang kedua. Dan yang ketiga ialah saya, dan keempat ialah perkataan mencuci tadi akan jadi saya cuci. Jelas? Okey, maknanya imbuhan tadi kata dasar dia ataupun bahasa Arab panggil fi'il madhi lah. Okey. So kata dasar dia cuci. So untuk jadikan pasif dia bagi kata dasar balik itu cuci. Okey. Boleh? Okey, jelas So next, seterusnya ialah formula untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Ini ialah untuk ayat aktif subjek keterangan ni. Tadi kata pertama ni ialah kata yang ketiga. Okey, subjek, kata kerja, benda dan keterangan. Ada 4 juga dalam kata ganti nama yang ketiga. Okey, ibu membeli makanan itu di pasar malam. Okey, so pertama ialah makanan itu melihat kepada benda yang dibeli. Yang kedua ialah membeli akan tukar kepada dibeli. Okey, kenapa tukar dibeli? Sebab iaitu siapa, iaitu kepada subjek. Tengok tu kan? Oleh, maknanya kata ganti nama yang ketiga mesti digunakan oleh. Apabila oleh kena di.
Dua asas dibeli oleh siapa? Ibu. Mana? Itu di masa ayat keterangan. Jelas? Untuk bina ayat macam mana kita nak buat? Bina ayat pun boleh guna ayat ni. Okey. Alright. Ni menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Alright. Yang ketiga, sistem ejaan dan imbuhan. Okey, sistem ejaan dan imbuhan. Okey. Iaitu berkaitan dengan dua kesalahan ejaan dan imbuhan. Cuba tengok kesalahan ejaan pertama. Calon perlu menyenaraikan kesalahan ejaan, kemudian tulis jawapan yang betul. Tak perlu salin balik ikut kepada kehendak soalan. Baca dulu soalan dulu. Itu paling penting. Okey, yang ketiga, bagi kesalahan ejaan, calon perlu mahir dengan pola keselarasan vokal, tanda sempang, tanda baca dan kata majmuk dan kata ganda. Okey, kura-kura, biri-biri, kata ganda. Okey, alright. Guna-guna gitulah. Okey, betul kau gitu. Alright, contohlah saya bagi tu. Okey, tanda baca, koma, tanda seru dan sebagainya. Adakah tanda tu tahniah, tanda seru terus. Contohlah. Betul ke tak? Contoh itulah kesalahan ejaan dan sebagainya. Okey. Yang kedua ialah imbuhan. Okey, imbuhan ni biasalah calon perlu menyenaraikan kesalahan penggunaan imbuhan, kemudian tulis jawapan yang betul. Bagi kesalahan penggunaan imbuhan, calon perlu mahir dengan proses pengimbuhan, sama ada imbuhan asas ataupun imbuhan pinjaman yang biasa. Okey, imbuhan depan, belakang dan sebagainya. Alright, biasa kena mahir lah. Tiga tu depan, belakang ataupun kedua-duanya. Okey, itu imbuhan. Okey, cuba sikit kita ulang kaji sikit. Okey, pelaksanaan. Undang-undang yang lebih ketat dapat mengawal kes jenayah yang lebih efisien. Mana jawapan dia yang ni? Okey, untuk latihan satu ni. Alright, so tengok ialah pelaksanaan. Okey, contoh ini ialah imbuhan. Ini ialah efisien. Okey, kesalahan ejaan dia efisien. Contoh itulah macam serunding. Kita selalu sebut serunding. Sedangkan seronding. Itu biasalah kita guna serunding lah cikgu. Betulnya. Betul. Macam kolaboratif. Kolaborasi. Sebut selalu kolaborasi. Tapi sebenarnya kolaboratif. Okey, sebab positif. Okey, boleh. Kesalahan yang kedua ialah kesalahan imbuhan. Okey, imbuhan ialah pelaksanaan. Sepatutnya pelaksanaan. Okey, boleh. Okey, boleh kongsi lagi Yang seterusnya ialah masyarakat perlu prihatin terhadap gejala vandalism yang sudah tidak berkawal di kawasan perumahan mereka. Okey, seperti mana saya terangkan tadi. Okey, awak boleh tengok balik yang peta tadi, macam mana untuk mengenal pasti imbuhan dan ejaan. Okey, mana kesalahan dia untuk yang kedua ni, iaitu vandalisme tu. Okey, memang kita sebut vandalisme, tetapi ejaan dia berbeza. Okey, kesalahan ejaan dia vandalisme. Okey, seterusnya ialah imbuhan. Okey, imbuhan sini, kita tengok sini imbuhan ada berapa sini. Okey, rumah, perumahan. Contoh alright. Mana lagi? Dengan mana yang lebih afdal, lebih seteruk sangat perkataan. Senang je ni. Okey, dua ni saja awak tengok. Yang lain tak ada kan? Terhadap ni biasalah. Okey, tak ada apa dah. Dua ni je imbuhan dia. So boleh kena pasti dah yang mana rasanya. So awak kena pastikan, iaitu berkawal tukar kepada terkawal. Jelas? Maknanya nanti pada esai nanti awak jawab macam ni lah. Tak perlu salin semula ayat tersebut, hanya tulis jawapan sahaja. Okey, lihat kepada kehendak soalan. Okey, anda tidak perlu menyalin semula lah. Okey, seterusnya yang D, penggunaan kata ataupun ini ialah untuk SPM okey, yang ini untuk SPM dan kita belajar sikit untuk pengetahuan lah ni. Alright, biasanya dalam SMU setakat ni untuk 2018-2019 tak ada lagi guna istilah dan kata bahasa, tapi saya kongsi juga untuk rakan-rakan ataupun persediaan untuk SPM lah juga. Alright. Okey, kesalahan kata dan istilah. Soalan D, pertama ialah kesalahan kata istilah itu ayah menebang semak di belakang rumah. Ni contoh ayat menebang, bukan. Alright. Yang kedua, kesalahan bahasa. Okey, di antara perkahwinan di antara anak menteri itu dengan selebriti terkenal mendapat liputan luas oleh media massa. Alright. So
di antara kata bahasa dia menebang, istilah ditebang ke, tertebang ke dan sebagainya. Itu ialah istilah. Awak kena mahirlah penggunaan dia. Alright. Ayat latihan sedikit penggunaan penggunaan bahasa. Okay, tapi dalam buku tu kebanyakannya ialah penggunaan bahasa. Okay, saya semak Alright. Latihan pertama ialah adik amat sekali kerana gembira sekali, amat gembira sekali kerana dihadiahkan rantai kunci yang berumbai-rumbai. Berumbai-rumbai ni macam serabai macam itulah. Okey, serabut banyak berumbai. Alright. Okey, bahasa kalau tak kenal berumbai ni serabai. Okey. Alright. Yang mana kesalahan mengenai bahasa sendiri, iaitu amat gembira sekali ni. Okey. So perkataan dia banyak dah, amat lagi, sekali lagi. So salah satu mana kalau ambil amat gembira sekali buang. Okey, gembira sekali buang amat. Okey, tak boleh bersama. Okey, boleh. Sudah jelas dah ni. Okey. Yang kedua, mereka tidak mahu makanan yang mahal-mahal, tetapi mereka hanya memerlukan makanan yang berzat. Okey. Yang ni ada sedikit confused. Okey. Tetapi kita cuba juga jawab untuk soalan yang ni. Alright. Pertama, okey, kena memahami perkataan tersebut, iaitu ialah mereka tidak mahu makanan yang mahal-mahal. Adakah mahal makanan yang mahal? Okey, ada right? Ada. Manakala nanti saya terangkan. Okey, tetapi mereka hanya memerlukan makanan yang berzat. Adakah makanan yang berzat? Ada. Okey, so apa yang salahnya? Right, di sini ialah okey, tidak mahu. Ada dua saya dapat dua daripada ni. Tidak mahu, mereka tidak mahu makan. Mahu ni merujuk kepada keperluan. Okey, contohnya hendak. Right, mahu ni kita segerakan bersama-sama. Tidak mahu ni bersama-sama. Okey. Right. So sepatutnya ialah mereka keinginan. Okey, iaitu ialah di sini jawapan sini lazat-lazat. Okey, mereka tidak mahu makanan yang lazat-lazat kat sini, tapi dari segi aspek dia tidak mahu. Okey. Okey, tidak mahu ni segera. Okey, contoh ayat yang mahu ialah bergerak bersama-sama. Okey, mahu itu kata hubung berpasangan dipanggil. Right? Kata hubung berpasangan, tidak mahu. Okey, tidak mahu. Okey, mana segeralah. Alright. Jelas? Okey, seterusnya peribahasa. Ni soalan yang wajib keluar. Macam mana bentuk? Adakah bentuk simpulan bahasa, simpulan bidalan, perumpamaan dan pepatah. Okey, peribahasa lah biasanya ni. Yang pertama, calon perlu teliti perkara berikut. Okey, kesalahan ejaan yang membawa maksud lain. Contohnya batuk, batok. Batok yang batuk lain contohnya seperti melepas batuk di tangga, biasa sebut batok. Kalau ikut dewan bahasa dia panggil batok. Alright. Batok apa tu ialah gayung. Orang zaman dulu pada gayung, ada orang zaman dahulu lah. Okey, ada gayung di tangga biasanya batok ni. Okey. Batuk ni, batuk lah. Macam saya batuk batuk situ. Okey, sesama dan sebagainya. Batuk. Alright. Yang kedua ialah kesalahan perkataan dipilih. Contohnya pen, pena dan sebagainya. Biasanya ni, alright. Okey, maknanya kena lengkap lah. Okey. Yang seterusnya ialah susunan mestilah betul dan tepat. Tak boleh. Okey. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tak boleh dijinjing dahulu, berat dan kemudian. Maknanya kena selaras dengan betul dan tepat. Okey, peribahasa tulis dengan lengkap. Okey, kena lengkap, jangan tak habis. Okey. Nanti contoh saya bagi contoh Alright, lengkap macam mana? Peribahasa mesti tepat tanpa ada penambahan. Suka-suka hati penambahan. Contohnya apa biasanya? Suka-suka hati tambah. Okey. Ayat sendirilah, maksudnya peribahasa sendiri, tak wujud pun dalam kamus peribahasa. So buat sendiri. Kamus bahasa ni saya ingat Cikgu Rizwan daripada sekolah Ismail Petra, dia buat kajian tentang peribahasa ni. Okey, boleh beli dengan dia lah. Boleh booking dengan dia untuk semak peribahasa kalau cikgu nak lah. Okey, promosi pula sini. Okey, kalau cikgu nak boleh sediakan belikan buku peribahasa. Dan peribahasa juga ada yang guna inovasi ialah Pisatum yang Cikgu Rizwan buat lah. Okey, Pisatum.
Okey, berseronok bermain dengan inovasi semasa. Okey, saya selalu gunalah. Right, PKP ni tak boleh guna sebab dia kena ada penjarakan. Alright, sedikit latihan. Okey, lengkapkan peribahasa berikut dengan betul. Okey, lengkapkan peribahasa dengan betul. Okey, pertama ialah bisa. Apa sambungan dia? Kena lengkap lah. Sebenarnya saya nyatakan dekat 6 tadi kena lengkap. Alright. So, Tegal biasa. Tak boleh ala bisa, ular berbisa. Tak boleh. Contohlah. Alright. Tak boleh main pandai-pandai bubuh sendiri. Okey, kena buat yang betul-betul. Kalau ikut kan buku lah. Alright. Ataupun persamaan. Okey, sama erti lah. Peribahasa ni banyak sebenarnya. Alright. Berkaitan sama erti. Okey. Okey, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Maknanya ada lagi. Biasa calon dia berhenti di sini saja. Maknanya salah lah. Tak lengkap dia panggil. Maknanya ada lagi perkataan apa? Iaitu lebih baik di negeri sendiri. Maknanya biasa calon yang panjang kan, peribahasa biasa pendek kan. So tiba-tiba panjang. So dia berhenti di sini. Jadi ada lagi tertinggal. Jadi salah lah. Kesian. Tapi macam mana sekalipun ingat kena semak jawapan calon balik. Okey. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Mungkin ni ialah yang biasa kita jumpa lah dalam buku KSSM yang pun ada sama maksud juga. Okey, baik berjagung-jagung sebelum apa? Ada macam-macam lah. Kalau pelajar yang tak baca tu tulis macam apa-apa pun. Kemudian tak boleh dia kena ikut standard dia ataupun peribahasa yang telah diutarakan. Okey, siapa sini? Sebelum padi masak. Okey, boleh. Seterusnya bagai au dengan ni biasa jumpa ni. Okey, dalam KSSM pun ada ni. Right? Dan buku dia pun ada. Apa dengan au dengan tebing. Satu lagi perkataan juga itu dengan ditarik songsang. Maknanya bagai au ditarik songsang. Bagai au juga tapi ditarik songsang. Ada juga benda tu. Alright? Maksudnya berbeza Bagai au dengan tebing ni sangat rapat, sangat erat. Right? Putih. Okey. Putih tulang. Putih tulang ni tiba-tiba ni. Contoh yang saya bagi ni. Alright. Nak suruh pelajar lengkap kena tahu yang keseluruhan. Okey. Putih tulang jangan putih mata. Maknanya tak mahu mengalah lah. Okey. Biar putih tulang jangan putih mata. Okey, biar putih tulang jangan putih mata. Jelas. Okey, maknanya kena lengkap bagi peribahasa ni. 6 markah sahaja untuk dapatkan ni. Okey, setiap satu ni 2 markah. Okey. Seterusnya, yang E ni paling mudah, lubuk kepada markah bagi SMU. Sebab kita sekolah Arab, kita selalu belajar bahasa Jawi, tulisan Arab pun boleh. Okey, so mesti mengulang kaji, mengenal huruf Jawi dan boleh menulis Jawi dengan betul. Okey, awak boleh mengulang kaji berdasarkan buku takdir. Mana buku takdir? So boleh tengok ni contoh saya bagi right. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pendidikan asas komputer. Pendidikan ini adalah untuk para pelajar di negara ini. Langkah Kementerian Pendidikan ini dialu-alukan oleh ibu bapa. Hal ini kerana langkah ini dapat membantu mengisi kekosongan dalam bidang perkenaan. Ni ayat satu petikan. Kekosongan tersebut ketara sekali di sekolah luar bandar. Banyak pihak yang berharap agar langkah kerajaan ini memberikan peluang kepada pelajar luar bandar mempelajari komputer. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat pelajar mendalami bidang komputer juga. Maknanya ada perkataan yang sama, contohnya langkah kementerian, perkataan yang sama so awak satu word tu dah boleh dah. Okey, boleh tangkap dah. Okey, ni adalah contoh saya bagi Okey, Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan. Lihat kepada ni. Semua ayat ni kena saling bulat-bulat. Alright, segi patah perkataan ni. Jelas? Okey, maknanya kena baca balik lah. Pendidikan ini adalah untuk para pelajar di negara ini. Langkah Kementerian Pendidikan ini dialu-alukan oleh ibu bapa. Hal ini, maknanya tulisan Jawi kena itulah. Hal ini ada ha, bulat, ha ada dan sebagainya. Okey, betul tulis dahulu, tulis Jawi Alright. Cuma buat ulang kaji, tak ada masalah untuk mengenal huruf-huruf Jawi. Okey, ini kerana langkah ini dapat membantu untuk mengisi kekosongan dalam bidang berkenaan. Okey, sehinggalah habis. Alright, boleh. Okey, mesti tulis ni. Lubuk markah kepada calon SMU. Dalam SPM tak ada yang ni jangan pula dalam SPM tak ada Jawi. Okey. Okey. Seterusnya ialah contoh jawapan lengkap bagi soalan 3
SMU tahun 2018. Okey, cuba tengok contoh dia. Waalaikumsalam Siti Nur Mahirah. Okey. Siti Nur Mahirah, Waalaikumsalam. Okey, boleh share kepada rakan-rakan anda boleh share dalam grup WhatsApp tu bersama-sama tengok. Okey, seterusnya ialah soalan 3, pengetahuan, kemahiran bahasa peribahasa dan tulisan Jawi, menulis Jawi. Okey, soalan 3 2018. Okey, ni ialah kaedah bina ayat Kaedah bina ayat yang mana saya terangkan tadi. Ni kaedah yang kedua saya terangkan balik. Right, akil. Jadi siapa, kata kunci dia ialah siapa, buat apa, di mana dan mengapa. Ni paling ringkas, paling mudah untuk menerangkan sesuatu bina ayat perkataan yang diberi. Okey, contoh perkataan yang diberi ialah membaca. Berimbuhan. Okey. So akil nama orang atau siapalah Pak Ahmad ke Ahmad ke sedang membaca buku di biliknya untuk menambah ilmu pengetahuan. Okey. Sedang boleh tak sedang tak? Terpulang pada calon ke, boleh tak yang letak lah. Okay, betul ke kalau ada bergambar tu sedang. Tak ada gambar tak payah. So Akil membaca buku di biliknya untuk menambahkan ilmu pengetahuannya. Nya merujuk kepada dia. Boleh. Mana ni contoh buat apa, ingat kata kunci dia siapa, buat apa, di mana dan mengapa. Ikut awal nak tulis macam mana pun ikut kata kunci ni sahaja, boleh juga. Ataupun ada kata kunci lain cikgu awak bagi dah, buat paling mudah anda bina ayat. Jelas. Tidak terikat yang ni lah, mana boleh guna yang lain, tapi terpulang pada cara lah. Mana senang digunakan untuk dapatkan markah. Markah tak banyak satu perkataan untuk satu markah, semua sekali 6. Kakak, contoh ya, perkataan kedua, menanam. Kakak menanam pokok bunga di halaman rumah kerana mengapa? Hendak mencantikkan halaman rumah. Maknanya ada, diberi, wajib masukkan dan mengapa, bapa, iaitu kerana hendak mencantikkan halaman rumah. Jelas. Contohlah ni. Right. Yang ayat yang ketiga yang beri ialah perkataan ketiga yang beri ialah membeli. Contoh membeli. Seorang budak lelaki membeli air tebu di sebuah gerai kerana dahaga. Jelas. So ada siapa, buat apa, di mana dan mengapa. Ingat dalam kotak untuk bina ayat, awak boleh buat yang ni. Untuk SPM pun boleh guna, tak ada masalah. Yang penting awak buat juga. Yang mana untuk jadikan ayat gramatis, ada subjek, depan, subjek ni, akhir dan semuanya ni. Predikat ialah ayat keterangan di belakang ni. Boleh. Jelas ayat keterangan mesti ada. Berapa patah? Tak ada patah-patah Biasa ayat gramatis ni ialah 6 hingga 12 patah. Maksimum tu 12 tu, tapi nak panjang lagi tu terpulang kepada anda lah. Tapi biasanya kita ringkas lah, right? 6, 3, 12, 8 pun alhamdulillah, tak ada masalah patah perkataan. Selesai untuk penerangan kaedah bina ayat. Kita masuk kepada soalan dia, perbincangan ni SME 2018. Ayat perkataan pertama diberi ialah marah. Ya, perkataan hampir seperti saya terangkan dapat awal-awal slide lagi, saya terang dah marah. So ni contoh jawapan. Contoh jawapan. Tidak terikat. Pertama sekali awak kena memahami maksud marah. Maksud perkataan diberi. Contohnya marah tu apa? Kena tahu benda tu. Jangan bentuk persoalan dalam bentuk bina ayat. Jangan buat. Boleh tak letak cakap ajuk, cakap pindah. Boleh. Tapi awak kena memahami maksud, tapi tidak digalakkan lah. Tidak digalakkan. Kau boleh gunakan ayat penyata, lagi mudah. Boleh? Alright. Kita perlu mengawal perasaan marah apabila berlaku pertelingkahan dalam majlis. Untuk tulisan Jawi sekejap tulisan Jawi. Tulisan Jawi tu markah dia kan 6 markah. Tengok kepada 6 ayat. 6 ayat tu 6 markah. Biasa 6 ayat lah. 6 ayat dalam petikan tu. Dia akan bagi petikan short petikan atau petikan pendek 6 ayat. So setiap ayat tu 1 markah. Jelas. Teruskan. Marah. Apa maksud marah? Kena faham maksud. Marah ni ialah ke depan. Marah ke depan. Biasa guna untuk apa? Untuk api. So keadaan api menjadi semakin marak apabila ditiup angin. Mana kerana apa ni? Mengapa ditiup angin? Mana ada ayat keterangan. Padam. Kita padam. Robah. Contohlah. Padam. Ataupun hapus padam ni. Macam terpadam lah. Kebakaran hutan paya gambut di pinggir Sungai Kandis masih lagi belum padam. Satu lagi diingatkan sebelum saya terlupa.
Okey, untuk bina ayat ni awak jangan menambah terimbuhan, mana-mana imbuhan. Minta tolong, jangan tambah imbuhan. Okey, terpadam ke dan sebagainya. Jangan tambah. Guna perkataan diberi. Ingat guna perkataan yang diberi sahaja. Jelas. Okey. Yang keempat, padan. Okey, padam, padan. Okey, emak sedang mencuba selipar itu sama ada padan atau tidak dengan kakinya. Maknanya dia tahu maksud. Oh, padan. Maknanya sesuai atau tidak. Contoh gitulah. Maknanya kena memahami maksud perkataan tersebut, baru boleh menulis ayat yang gramatis. Okey, petanda. Okey, petanda ni ialah apa maksud petanda? Iaitu tanda-tanda. Apa tu? Okey, contoh jawapan. Pergerakan ikan ke hulu sungai menjadi penyata. Petanda utama untuk menunjukkan bahawa air sungai akan pasang. Contoh ikan ke hulu, pergerakan ikan ke hulu tu menjadi tanda-tanya. Okey, tanda. Petanda tu. Contohnya kilat. Itu petanda nak hujan. Contohlah. Okey, saya bagi. Baik, so yang penting awak memahami perkataan yang diberi. Itu penting. Okey. Yang terakhir sekali, penunda. Beberapa buah bot penunda telah tersandar di tepi pantai kerana dipukul ombak. Jelas. Simple je, senang sangat untuk SMU ni buat sahaja 4 perkara tersebut. 4 ni. Okey, 4 perkara ni siapa, buat apa, di mana, mengapa, buat sahaja ni dan awak letak sahaja dalam kotak tersebut. Okey, insya-Allah awak tu selesai. Boleh. Okey. Jadi biar ayat yang gramatis. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau tak boleh juga, cuba juga untuk bina ayat. Jangan tinggal kosong. Okey, boleh. Alright. Okey, pola ayat ni soalan 2018. Seekor ular, soalan dia, seekor ular sawa telah memasuki reban ayat di belakang rumah ayah pada malam tadi. Okey. So, yang digaris dah. Sudah garis dah. Yang di bold dan garis dah. Macam-macam dah. Tak nampak lagi, tak tahulah. Okey, mesti nampaklah seekor ular sawa. Apa ni? Itu frasa nama. Dan dalam soalan tu dia dah beri dah frasa nama ke, frasa kerja ke dan sebagainya. Dia dah beri nyata dah. Okey, dalam soalan tu. Right? So, paling penting awak kena tengok pada soalan. Itu paling penting. Okey, sebab ingat seperti saya terangkan sebelum ni, ada 2 perkara dalam soalan. Pertama ialah kata kunci, kedua ialah kehendak soalan. Ini ialah kehendak soalan. Okey, kata kunci dia adalah seekor ular. Kenapa seekor ular ni? Frasa nama ke frasa sendi? Okey. Okey, dah. FN ni ialah ringkasan daripada frasa nama ular kan, frasa nama lah. Okey, awak salin je pergi atas daripada soalan tu yang ni. Okay, yang kedua, Datuk Baharudin dan isteri ke Australia pada malam ini. Okey, frasa sendi mana? Kata kunci dari sini. Ke. Okey, alright. Nenek murni, yang ketiga ni nenek murni, nama orang ni besar. Okey, ni tak payah salin balik sakit tenat di kampung. Sakit tenat ni apa maksud dia? Adjektif. Frasa adjektif. Tenat, cantik, comel, besar, kecil dan sebagainya, itu ialah adjektif. Ada 9 semua adjektif. Alright. Seterusnya, yang keempat ialah abang dan kakak membersihkan longkang di tepi rumah. Membersihkan. Bersih ni gini lah, frasa kerja. Mudah ni. Kalau mudah menjawab ni, insya-Allah. Okey, kalau Tubik bagi soalan macam ni, frasa-frasa ni, insya-Allah awak boleh jawab. Mampu dah, boleh A dah, mumtaz dah. Alright. Seterusnya, terdapat yang kelima, iaitu rumah di Taman Seri Indah. Okey, besar-besar belaka. Okey, besar-besar belaka. Right. So, besar-besar ni ialah apa? Frasa adjektif, seperti mana tenat tadi. Jelas. Okey. Yang terakhir, soalan 6, terdapat seekor anak kucing di bawah tangga sekolah. Okey, frasa apa ni? Di, garis terang tadi. Okey, itu frasa sendi, seperti mana yang kedua, itu ke. Okey, jelas? Maknanya frasa nama nanti tulis soalan jawapan calon. Soalan pertama 3B 1 2 3 4 5 6, tulis sahaja jawapan. Jangan salin balik dan tengok kepada kehendak soalan. Kalau soalan tu kata anda tidak menyalin semula, okey, ayat tersebut tak perlu dah. Okey, kalau itu salin semula disebut, kena salin lah. Right, boleh. Tapi biasanya tak salin, terus tulis terus jawapan. Okey. Soalan C. Okey, ejaan dan imbuhan.
ini ialah ejaan. Soalan dia saya baca sedikit saya terletak sini, saya akan baca. Alright. Soalan 1 okey, penerangan dia jelas, dinyatakan dah, tak perlu salin, awak tulis jawapan. Okey, yang salah dan betul ni kaedah itu nombor 1. Ramai calon saya ingatkan mesti tulis nombor soalan, nombor soalan 3 apa, 3A, 3B, 3C, 3D atau 3E. Kelima-lima ni kena tulis semua. Dan dalam ABC yang tu, sub dia ialah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Contoh saya bagi. Macam ginilah contohnya. So saya baca sikit soalan yang pertama. Okey, penduduk yang tinggal di kawasan Taman Indah Permai akan mengadakan aktiviti gotong royong untuk memperluaskan ruang solat Masjid Indah Permai pada hari Jumaat. Situ dia letak gotong royong. Tengok yang salah saya ingat yang salah ni gotong royong, tak gotong royong. So yang betulnya ialah ada dash. Jelas. Manakala imbuhan pula ialah cari perkataan berimbuhan saja. Saya terangkan pada awal tadi. Okey, cari perkataan imbuhan sahaja. Yang tak ada imbuhan dengan terasa tu jangan usik. Okey, boleh. Alright. Kalau dua-dualah mana yang konkret, yang mana bermasalah, tengok situ. Yang kedua ialah memperluaskan. Sepatutnya memperluas sahaja. Okey, boleh. Imbuhan dia kan tu, mana kena buang, kena hazaf, kena buatlah perkataan kan tu. Jelas. Okey, yang kedua saya terangkan. Tu hebat. Okey, ada persoalan boleh tanya Okey, ada soalan dalam sekarang ni boleh tanya. Okey, kebanyakan penduduk yang tinggal di kawasan bandar sudah menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Okey, perkataan pertama ialah lalu lintas dia rapat. Okey, tengok balik soalan ni awak boleh tengok, tanya kepada guru anda lah di sekolah. Mesti ada simpanan dalam dalam file. Okey, file soalan SMU. Okey, baliklah cuba tengok. So lalu lintas, okey, dia kena, yang betulnya ialah jarak. Manakala imbuhan dia kebanyakan. Okey, kebanyakan. Cuba kebanyakan mula-mula lagi kebanyakan. Ni huruf besar sebenarnya. Okey, huruf besar sebenarnya. Right, kebanyakan. Okey, jelas. Tulis macam ni buat kotak salah betul, tak buat kotak buat dash. Terpulang kepada calon. Yang penting awak kena tulis yang salah yang mana, yang diperbetulkan yang mana. Okey, jelas Yang ketiga, anak-anak muda yang hidup pada zaman pasca kemerdekaan, okey, dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik kerana mereka tidak merasakan akan kesusahan pejuang-pejuang menentang kezaliman penjajah. Right. So, pertama ialah kepada ejaan. Okey. Pasca kemerdekaan. Dia kena rapat. Ni pasca kemerdekaan ni. Kena rapat. Okey, mana yang tulis yang salah dan tulis balik yang betul. Okey. Seterusnya ialah merasakan imbuhan kan. Okey, merasai. Maknanya dalam soalan tersebut awak tengok balik soalan tersebut. Okey, awak tengok balik apakah kesalahan-kesalahannya. So merasakan cari yang berimbuhan. Okey, walaupun panjang pendek pun tak kisahlah. Jelas. Okey. Masuk yang ke D. Maksud peribahasa. Soalan dia, okey, ni pun sama juga, tak perlu salin mula soalan dia. Awak terus kepada jawapan. Soalan 1 3D1. Okey, soalan 1 ialah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ni macam maksud peribahasa. So awak tulis jawapan 3D1 Roman. Okey, dash kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. Ni jawapan bagi soalan 1. Jelas. Okey, soalan 2 pula ialah soalan 2 mulut tempayan. Nah, dia bagi dah mulut tempayan. Okey, dia masuk mulut tempayan. Tidak dapat menyimpan rahsia ataupun yang munasabah. Okey, ataupun yang munasabah lah. Walaupun awak tak tepat dengan ni, tapi maksud yang hampir sama, yang sama, ayat berbeza, boleh diterima insya-Allah. Okey, yang kepada skema lah. Alright, tidak dapat menyimpan rahsia. Okay, itu maksud bagi peribahasa kedua. 3 Roman pula ialah soalan dia, tak lapuk dek hujan, tak lekat dek panas. Iaitu adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh. Itu ialah jawapan bagi soalan 2018. Jelas? Okey. Ini soalan dia. Contoh soalan dan bentuk jawapan. Jawapan ni lah dan tulis dalam calon, dalam kertas calon. Right.
Seterusnya ialah ni Jawi. Untuk tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni ialah wajib jawab seperti mana Mas katakan tadi, ialah lubuk kepada markah sebanyak 6 markah. Yang pertama, boleh menulis Jawi, kenal huruf Jawi dan selalu ulang kaji. Okay, 3 perkara ni awak kena tahu. Okay, macam mana tahu? Right, kena selalu buat menulis Jawi. Sebab awak SMU ni ada menulis Jawi kan ataupun Arab. Boleh tahulah. Right, tulisan Jawi dan Arab berbeza tapi awak kena cuba belajar untuk PSI, untuk subjek lain lah, PQS dan sebagainya. Dan kalau cikgu bahasa Arab tahu saraf tu, belajar Arab, translate ataupun diterjemah dalam bahasa Melayu, cuba tulis tulisan Jawi, belajar melalui itu. Okey, jelas. Okey, cuba belajar untuk menulis Jawi. Sebab dalam SMU bahasa Melayu ada Jawi. Okey, 6 markah. Ni diberi percuma kalau jawab ni. Dia pasti betul. Alright. Jelas Contoh saya dah terangkan di atas tadi. Okey. Contoh jawapan untuk bagi 2019. Jadi saya ambil 2 tahun 2018 2019. Okey. Cuba tengok. Hebat. Okey, ada soalan tu boleh kongsi Alright. Soalan 3 untuk 2019, pengetahuan kemahiran bahasa, peribahasa dan tulisan Jawi. Ada peribahasa tu lagi ni, iaitu 30 markah. Alright, seperti mana saya terangkan tadi awal tadi. Alright, kaedah dia sama juga, iaitu siapa, buat apa, di mana dan mengapa. Alright, ni ialah pendalaman dalam buku KSSM pun ada ni, pendalaman ni. Alright, saya ambil dari buku KSSM juga ni. Cikgu Aisyah mengajar di pendalaman. Pendalaman ni dengan pendalaman berbeza jangan dia mungkin hampir sama, nanti akan keluar. Contoh pendalaman dash pendalaman. Sangat berbeza. Okey, pendalaman ni ialah tempat. Okey, pendalaman. Okey, pendalaman lain nama tu berdalam. Macam dari Telaga dan sebagainya. Okey. Cikgu Aisyah mengajar di pedalaman untuk membantu, mana di kampung di pedalaman di kampung jauh, di hulu. Di hulu dan di Sabah contoh gitulah. Okey. Murid-muridnya mencapai kejayaan akademik, nak bantu pelajar-pelajar contoh asli dan sebagainya untuk mencapai kejayaan akademik. Contoh maknanya dia kena lengkap dan mengapa, buat siapa, buat apa, di mana dan mengapa. Okey, jelas. Okey, mengajar ni kadang-kadang pun dia bagi surat perkataan mengajar ataupun ajar contoh. Contohlah peribahasa mengajar. So, kenalah. Right? Kata kunci sini dah. Ini. Dia panggil template. Okey, siapa, buat apa, di mana dan mengapa. Okey, alright. Okey. Yang gramatis ialah subjek dan predikat. Ada kena dua, subjek apa, predikat tu apa, keterangan tu apa. Mesti kena jelas. Okey. Okey, dalam ayat bina ayat ni tanda baca kena letaklah. Okey, dan kalau boleh jangan, walaupun dia letak dua-dua. Okey, saya letak walaupun dia letak dua-dua, contoh macam ni, nampak okey, yang kedua-dua ni jelas. Okey, walaupun nampak kedua-dua ni ayat dia, tetapi awak kena buat satu untuk satu ayat. Ini dah untuk satu ayat. Maknanya satu ayat perkataan untuk satu ayat. Jelas. Okey, kecuali ada 6 soalan, ia berarti kata ganda contohnya. Boleh. Alright. Nur Afzal dia tanya soalan D, peribahasa untuk format SMU, ada panduan. Okey, untuk SMU dalam buku teks ada, saya nyatakan dalam bahan tu saya letak 8 peribahasa untuk SMU ni. 8 dalam ni serji ni saya letak 8 untuk peribahasa. Okey, dalam buku KSSM lah, semua dalam buku KSSM. Okey, mestilah menguasai. Okey, menguasai semua. Kalau boleh menguasai semua daripada muka surat 1 hingga 260 muka surat, kena baca semualah. Alright, itu kena matlaah semua. Alright. Okey, terima kasih Nur Afzan. Okey, koleksi peribahasa insya-Allah saya akan bongkar lagi lah. Saya akan gali lagi mana-mana peribahasa yang ada dalam buku teks. Ni saya jumpa 8. Okey, ada sebenarnya 20 tak sempat nak letak dalam ni lagi. Ada sebenarnya saya dapat 20 tapi tak sempat lagi. Nanti saya akan share selepas ini, saya kongsi sebenarnya. Okey. Cebis. Okey, beberapa cebis kain dijumpai. Ni ialah 2019 tahun lepas. Okey, cebis. Awak kena faham maksud dahulu. Okey, beberapa cebis kain dijumpai yang terkoyak ditemui di kawasan mayat itu. Kawasan mayat, perkuburan ke whatever lah. Okey, apa-apa saja. Yang penting ada siapa, okey, buat apa, di mana dan ayat pernyataan ataupun mengapa.
Jelas. Okey, ada subjek dan ada predikat. Jelas. Das. Das ni biasa tembakan. Buat email ke apa? Email anda, email peribadi. Okey. Yahoo ke Gmail ke apa-apa email sahaja. Boleh. Okey. Guna email. Email tak kisah email apa. Okey, nanti sijil akan hantar ke email tersebut. Kalau email yang salah, salah lah, yang akan keluar kepada saya address not found ataupun alamat tidak betul ataupun alamat salah. Okey. Email kena lengkap Yang ketiga, okey, gelong. Okey, gelong. Beberapa gelong, okey, beberapa gelong rotan telah dijual. Ni penjodoh penjodoh bilangan ni. Ni penjodoh bilangan. Alright, penjodoh bilangan ni tahun 2019 keluar ni. Penjodoh bilangan. Okey, maknanya gelong. Beberapa gelong rotan telah dijual. Okey, dijual siapa? Oleh orang asli itu kepada tokek Cina. Maknanya sini ialah nampak tak? Dijual oleh orang kita bincang ni kan. Pasif dan aktif boleh guna juga dalam ni. Tak ada masalah. Masa ni lah awak boleh dapat untuk dapatkan 6 markah ni. Percuma je kita bagi ni kalau anda boleh jawab dengan tak panjang, pendek saja untuk satu perkataan ataupun satu ayat. Okey, satu perkataan tu hanya pendek saja untuk satu perkataan atau satu ayat. Okey, 8 hingga 12 patah perkataan. Okey, gulung. Gelong gulung. Okey, sebanyak 4 gulung permainan ni di kedai itu hilang. Ni contoh jambak. Pengantin itu menerima 3 jambak bunga daripada Mahrihah. Okey, siapa dia dan sebagainya. Alright, mana ada siapa, okey, buat apa, menerima, okey, dan di mana itu pengantin ataupun dia perkataan diberi dan mengapa, sebab dia pengantin kan. Okey, jambak bunga daripada Mahrihah contohlah tu. Alright, keping. Okey, dia keping ni untuk biasa untuk roti. Tulis hanya untuk roti. Dia sempat makan beberapa keping roti. Beberapa pergi penjodoh bilangan keping roti pada pagi tadi. Okey, jelas alright. So mesti awak kena faham maksud setiap perkataan. Barulah awak boleh menulis dengan baik. Okey, jelas. Jangan ayat tanya tak boleh. Di bahasa pun tak boleh. Apakah yang kita tambah? Okey, soalan yang ke D. Okey, iaitu yang B, soalan B Okey. Cerakikan setiap ayat majmuk di bawah kepada 2 ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Kita nak cerakikan ni ayat majmuk. Okey, kita nak cerakikan. Apabila ayat majmuk, kita kena cari ialah perkataan-perkataan yang kata hubung tadi. Mana perkataan hubung? Okey, kata hubung tadi. Mana kata hubung tadi? Saya dah beri kat ni kan. Nota ini boleh download atau boleh download di bawah tu ada share dah. Drive saya share. Boleh download lah. Dan 7 bahan saya bagi kepada anda. Okey, boleh lah. Boleh ambil di sana. Tak ada masalah itu. Okey, mana ni? Okey, maknanya awak daripada 3 soalan tersebut, okey, 3 soalan tersebut, okey, maknanya awak kena letak 6. Maknanya setiap soalan akan jadi 2 ayat. Okey, satu soalan ni, okey, ayat majmuk ni pindah kepada ayat tunggal. Ayat tunggal ni ialah satu-satulah. Okey, melihat kepada kata hubung ataupun penanda wacana. Alright. Asli di kampung setia bekerjasama membersih kawasan cerun bukit untuk menanam padi huma. Waalaikumsalam Nik Nabilah. Okey, Nik Nabilah, waalaikumsalam. Okey. Okey, minta kongsi Nik Nabilah Okey, kata laluan dia hebat. Okey, kata laluan dia hebat. Alright. So, mana kata hubung dia? Iaitu mana? Cerun bukit. Ni untuk menanam padi huma. Mana untuk ni? Maknanya ayat pertama, okey, gini dah. Okey. Kita baca dulu nanti ada jawapan belakang. Okey, apa kita baca dulu. Okey, yang kedua, Datuk Harun terkenal sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab kerana banyak menabur jasa kepada rakyat berpendapatan rendah. Okey, mana sini? Kerana. Okey. Yang ketiga, rumah setinggal kita kena pasti dulu. Kita kena pasti macam ni. Kita kena pasti dulu baru kita buat yang betul-betul. Rumah setinggal di bandar Seri Kota akan dirobohkan kerana pemaju mahu membina rumah pangsa yang lebih selesa kepada penduduk tempatan. Okey. Jelas. Okey, kalau kita jumpa dah tadi kata hubung ataupun yang menyambung ayat tersebut. Alright. Kita tengok contoh contoh jawapan. Okey, awak kena cari kata hubung dalam setiap macam. Tidak seterangkan lah. Right. Okey, yang pertama Ingat yang pertama tadi kan, iaitu berkaitan dengan
Ni yang pertama, orang asli ni. Alright, so jawapan dia yang tengok warna merah tu. Okey, orang asli di kampung setia bekerjasama membersihkan kawasan Cerun Bukit. Noktah. Okey, ingat noktah. Itu pertama. Yang kedua, orang asli di kampung setia bekerjasama menanam padi huma. Sebab dia bekerjasama. So ambil balik perkataan orang asli untuk ayat yang kedua. Boleh? Jelas? Okey. Yang ini ialah kita cari menanam padi. Maknanya orang asli di kampung setia bekerjasama menanam padi. Jelas? Yang kedua ialah, okey, lihat kepada soalan dia. Datuk Harun terkenal sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Jadi alright, Datuk Harun. Okey. Bertanggungjawab. Alright. So Datuk Harun yang tadi kan dia bagi kan pemimpin yang bertanggungjawab. Kerana ada kerana. Maknanya kata hubunglah kita boleh pisahkan, boleh asingkan dan buang dan menjadikan ayat baru. Apabila Datuk kata ganti nama yang ketiga untuk dia, untuk beliau, okey, untuk Datuk Harun ni ialah beliau terkenal sebagai seorang pemimpin yang banyak menabur jasa kepada rakyat berpendapatan rendah. Mana ambil ni? Dari soalan. Maknanya banyak menabur. Ya, ni banyak menabur ni ialah yang selepas daripada kata hubung. Okey, kerana dia. Okey, so awak ambil balik beliau terkenal sebagai seorang pemimpin yang banyak menabur jasa ni. Menabur jasa kepada rakyat berpendapatan rendah. Noktah. Jelas. Okay, ayat yang ketiga pula, tadi bagi dah rumah tinggal di bandar kota, di bandar Seri Kota akan dirobohkan kerana. Okey, apabila kerana, maknanya kata hubung dah awak boleh buang dah. Mudah je tadi. Okey, rumah setinggal salin je bulat-bulat dan pergi soalan. Salin je, dijawab nyaling sahaja. Okey, boleh. Salin sahaja. Salin cikgu, salin je. Okey, dan buang kata hubung sebab kita nak menjadikan satu ayat daripada 3 ayat jadi 6 ayat. Okey, satu soalan untuk jadikan 2 ayat. Alright. So dirobohkan noktah. Ingat kena noktah. Setiap ayat mesti noktah. Okey, itu ialah tanda baca. Yang kedua ialah pemaju. Okey, apabila ada pemaju kata nama kan, kata nama, ambil terus kata nama tersebut. Pemaju mahu membina rumah pangsa yang telah selesa, yang lebih selesa kepada penduduk tempatan. Maknanya salin bulat-bulat dari soalan. Daripada soalan. Jelas? Daripada soalan tadi. Salin bulat-bulat sahaja. Jelas Alright. Jadi kenapa awak salin balik ni? Sebab ni tak ada kata nama. Sebab dia depend saja kata nama. So kita ulang balik lah untuk ni, perbuatan ni, untuk penerangan ni, menanam padi huma. Jelas? Okey? Okey. Waalaikumsalam. Okey, 40 orang. Okey, boleh jelas Okey, saya teruskan. Okey, terakhir ni. Yang 3C, ejaan dan imbuhan. Okey, ejaan dan imbuhan. Ejaan biasa-biasa terang tadi 2018 pun sama, 2019 pun sama. Okey. Ayat dia ialah kaki tangan awam. Kaki tangan dia jarak dalam soalan dia ni. Dalam soalan ni ialah dia soalan ni, dalam soalan yang diberi tu, dia tengok sini ialah soalan dia ialah dia jarak kaki tangan awam yang melibatkan dengan senjata rasuah akan dikenakan tindakan undang-undang yang lebih ketat. So kaki tangan ialah perlu kena rapat. Itu kesalahan ejaan yang betul. Dia kena rapat betul. Dalam nota saya serah dah. Okey, mengenai ejaan dan imbuhan ni dalam nota boleh tengoklah. Okey, berdasarkan tingkatan 4 KSM dan campur dengan kata 5 saya campur. Okey, mana bolehlah untuk sebagai pengetahuan dan ulang kaji. Okey. Okey. Yang kedua ialah imbuhan melibatkan. Okey, melibatkan tadi. Okey, kaki tangan awam yang melibatkan dengan gejala rasuah akan dikenakan tindakan undang-undang. Itu terlibat. Okey, bukan melibatkan. Melibat ni kita yang melibatkan diri. Ni ialah terlibat. Okey, boleh. Okey, boleh kongsi alhamdulillah dengan rakan-rakan. Okey. Yang kedua, soalan dia saya baca, saya letak sini. Emak menjanjikan akan datang ke rumah Makcik Faridah sama ada pada hari Rabu atau pada hari Khamis jika ada masa kelapangan. Okey. Pertama ialah berkaitan dengan ejaan.
sama ada. Okey, ia rapat dalam dia jadikan A tu satu, sama ada. Jadi sama ada. So kita baca lah sama ada so jarak sikit. Sama dengan manfaat. Okey, manfaat, MANAFAT, salah so walaupun kita baca manfaat tapi kita manfaat yang betul. Alright, jelas. Yang kedua ialah imbuhan menjanjikan. Menjanjikan macam YB punya okey, menjanjikan. Right, so bukan dah habis dah pilihan raya, kita menjanji, kita berjanji. Okey, mak berjanji akan imbuhan dia ber. Okey, bukan menjanjikan. Tak ada istilah menjanjikan dalam soalan ni. Faham? Okey. Yang ketiga, pendidikan prasekolah sangat penting untuk membolehkan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun memasukkan persekolahan lebih awal. Kita baca persoalan pelik dah kita boleh kena pasti tu kita boleh tanda dengan pen. Kertas soalan anda, kita soalan anda ni, kita soalan anda ni, boleh conteng dalam peperiksaan. Sebab awak bayar conteng je lah. Jangan pula tak conteng saja. Alright. Guna highlight kan ikut awak lah. Gunakan benda tu. Ikut supaya awak boleh kena pasti pada tulis. So yang kedua, yang pertama ialah ejaan prasekolah. Pra yang ada dash. Sepatutnya rapat prasekolah. Kalau tulisan depan kena huruf besar lah, prasekolah. Yang kedua ialah memasukkan. Tadi saya baca pelik ni. Kedua memasukkan. So awak kena pasti dah imbuh dia memasuki persekolahan lebih awal. So yang betulnya memasuki. So tak perlu salin semua, hanya salin yang salah dan buat pembetulan di sebelah dia saja. Cikgu boleh ke tak buat terus jawapan? Tidak digalakkan. Tidak digalakkan sebab pemeriksa ni tak ada kertas soalan pun. Ada jawapan je. Kadang-kadang tu malah lebih. So lebih baik, lebih berkesan awak tulis yang salah, buat yang betul. Tulis yang salah, buat yang betul. Faham? Lebih mudah. Orang faham, awak faham, dan setiap soalan mesti awak kena faham kau pembaca. Itu paling penting. Jelas selesai ejaan. Saya masuk kepada peribahasa pula. Peribahasa ni sama maksud ataupun hampir sama maksud. Ni pun wajib jawab juga ni. Semua wajib jawab senang ni. Yang pertama ialah soalan dia ialah cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Cari peribahasa. Iaitu sama maksud ni. Itu hidup lalu kiambang bertahu ataupun air dicincang tak akan putus. Maknanya kena adik-beradik biasanya adik-beradik bala-bala pun sign juga, rapat juga dan sebagainya. Mana hubungan silaturahim pertalian darah tu masih berhubung. Walaupun kata aku benci benda masih berhubung. Tak ada ayat alright. Walaupun dia cerai-berai pun tetap ada pertalian darah. Adik cincang tak akan putus. Itu maksudnya. Yang kedua ialah ringan sama dicincang. Warna kuning, ringan sama dicincang, berat sama dipikul. Iaitu kita berat sama dipikul, ringan sama dicincang, ataupun hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bukan dicincang dicecah. Sama juga dengan perkataan ejaan dicincang. Dicincang daging. Ahmad sedang mencincang daging. Contoh cincang. Tak ada istilah cincang dia panggil ialah cecang. CECANG, cecang. Boleh. Jelas kata-kata tersebut. Banyak peribahasa dan saya bekalkan kepada anda 4 permainan tata bahasa dalam tu. So awak boleh gunalah. Banyak saya guna. Saya ada 62 nak bagi share semua, tak sempat lah saya bagi share 4 saja. Right, kalau masuk tele saya akan buat quiz online lah. Untuk tata bahasa. Yang ketiga, yang terakhir, seperti api di dalam sekam. Ni biasanya gunting di dalam lipatan atau musuh di dalam selimut. Saya baik tiket belakang lah biasanya ni. Alright, biasa gitulah. Perumpamaan kita boleh bagi musuh yang selimut ni dapat tapi dia yang pecah rahsia. Gitulah. Bukan buruk tempayan buruk tempayan tu lain. Ni seperti api dalam sekam ni. Saya baik ni tapi tiket belakang. Gunting dalam lipatan. Senyap-senyap tapi makin alih. Gitu lebih kurang Right, musuh dalam lipatan. Ni ialah jawapan bagi 2019. 2020 wallahualam tak, belum lagi kita ulang kaji. Masa nanti kita ulang kaji di rumah lagi tu boleh ulang kaji. Tulisan jawi hak ni wajib jawab. Seperti mana saya katakan tadi lah, kena jawab juga.
Saya harap perkongsian saya ni boleh memberi manfaat kepada semua pelajar, dan perkongsian ini kepada guru-guru semualah, sebab kita hashtag kita bantu kita, dan kita kongsi ilmu dan kita kongsi pengetahuan yang sudah ada. Kalau boleh, kalau ada lain-lain tu boleh kongsi dengan saya kita sama-sama kongsi. Alright, okay. Jangan kedekut lah, ilmu ni kita kongsi apa yang kita tahu dan apa yang betul kita kongsi ramai-ramai okay. Masa pun dah habis. Okay, so tulisan siapa yang belum lagi dapat CJ tu pastikan saya ulangi, selesai dah untuk perbincangan kita. So sesiapa yang belum dapat CJ lagi tu boleh bukakan CJ, masukkan email yang betul, tepat. Okay, yang kedua ialah nama yang betul, huruf besar semua dengan penuh. Yang ketiga ialah nama sekolah yang betul dan penuh. Yang panjang tu sila pendekkan. Yang keempat ialah kata laluan. Kata laluan tu ialah hebat, HEBAT, semua huruf besar. Okey, boleh jelaskan. Okey, so pendaftaran hingga pukul 10 malam ni sahaja. Okey, 10 malam ni dia akan tutup secara automatik. Okey, dan selepas itu tak ada dah. So biasanya dah untuk siri yang ketiga paling ramai, 90, hampir 100 orang dapat CJ. Alhamdulillah. So hari ni siri keempat ni saya anggap awak share link tersebut dan suruh kawan-kawan dapatkan CJ tersebut untuk saya rekodkan. Okay, semua saya akan rekodkan dalam direkod dalam drive lah. Okay, saya rekodkan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Nur Mahira. Okay, terima kasih sama-sama. Okay, kongsi dengan rakan-rakan anda dan download, dan boleh betul stay lah bagi kepada rakan anda yang tak sempat online tu, boleh bagi. Sakinah pun terima kasih banyak-banyak. Dan saya sikit. Alright, saya sentiasa bagi motivasi kepada pelajar lah. Okay, walaupun bobel-bobel ataupun cakap banyak, tapi setiap itu diakhiri dengan setiap motivasi. Okay, ni ialah latihan saya bagi dah link pautan dia. Okay, boleh bagi link untuk latihan, dan ini ialah imbasan kod. Okay, saya dah kod, share kod ni boleh share Okay, ada kod boleh tekan link di bawah untuk drive saya. Yang seterusnya ialah pantulah yang merah itu sagar, yang lorek itu kendi, yang indah itu bahasa, yang elok itu budi. Okey, angku-angku terbang ke langit, disambar si burung merbah sebelum bertangkup bumi dan langit. Belum terlambat untuk berubah. Maknanya belum lagi lah, walaupun kita belum lagi ke sekolah pada 15 Julai ni, tapi masih ada masa lagi untuk kita mengulang kaji. Walaupun kita sekolah, tapi gunakan sistem online ini sebagai panduan anda. Okay, alright. Motivasi sikit daripada saya, tujuan yang jelas, rencana yang nyata, disiplin dengan waktu, kerja dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah. Okay, dan dapatlah semangat. Sangat mudah dan sederhana, bergantung kepada kita lah, antara perjuangan kita, ya atau tidak. Itu saja. Mana kita nak atau tidak. Kalau nak mumtaz, insyaAllah kita akan usaha. Boleh. Okay, dan kita soalan tamat. Alhamdulillah, kita soalan tamat. Orang yang pandai tidak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin, sabar pasti berjaya. InsyaAllah saya doakan semoga anda berjaya dengan cemerlang. Itu mumtaz. Okay, terima kasih Marjan. Alright. Okay, motivasi bersedia ni biasalah. Sedia awal, elak pengaruh negatif dan tumpuan, 100% ulang kaji dan latihan. Ini selalu yang kita buat. Okay, so saya minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang sesi saya langsung ini. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada kelebihan, lebih tu daripada Allah, bukan lebih daripada saya. Okay, saya hamba biasa sahaja. Saya dapat kongsian ini kepada rakan-rakan guru dan pelajar. Okay, kalau ada lagi yang boleh dikongsi dengan saya, insyaAllah saya akan kongsi dalam bentuk online lagi, insyaAllah. Ya, sebenarnya itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.